Soalan seterusnya Yang Berhormat Puan Hana Yeoh. Tuan Yang di-Pertua, soalan saya nombor 4. Silakan Yang Berhormat Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan daripada YB Segambut. YB Pandan bertarikh 23 September 2021, YB Balik Pulau bertarikh 5 Oktober 2021, YB Kemaman dan YB Merbuk bertarikh 11 Oktober secara bersekali kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut saling berkait dan merujuk kepada isu yang sama. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat amat prihatin terhadap kebajikan kanak-kanak yang telah kehilangan ibu dan ayah atau penjaga atau kedua-duanya disebabkan pandemik COVID-19 dan memerlukan pembelaan sewajarnya. Berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga 13 September 2021, seramai 4,422 orang murid sekolah di bawah KPM telah kehilangan ibu bapa penjaga akibat COVID serta menjadi anak yatim piatu akibat wabak COVID-19 sejak pandemik ini melanda negara. 154 orang merupakan yang kehilangan kedua-dua ibu dan juga ayah. Kementerian telah mengambil inisiatif dalam langkah bagi memberi bantuan serta sokongan kepada kanak-kanak seperti berikut. Yang pertama, pemberian bantuan keuangan bagi menampung keperluan hidup kanak-kanak dan anggota keluarga kanak-kanak. Jenis bantuan yang diberikan adalah tabung bantuan segera dan bantuan kanak-kanak. Kerajaan semasa pengumuman Belanjawan Negara 2021 telah bersetuju menaikkan kadar bantuan bulanan di bawah skim bantuan kanak-kanak dan bantuan pesakit terlantar kendalian JKM. Bagi kanak-kanak yang berusia bawah 7 tahun, kanak-kanak layak menerima sebanyak RM200 seorang, manakala bagi kanak-kanak berusia 7 tahun ke atas akan memperolehi bantuan sebanyak RM150 bagi seorang kanak-kanak. Untuk pertama kalinya juga, bagi kadar bantuan maksimum kanak-kanak dinaikkan daripada RM450 sekeluarga kepada RM1,000 sekeluarga. Selain daripada itu, perkhidmatan kaunseling kepada kanak-kanak yang menghadapi tekanan emosi akibat kehilangan ibu bapa atau penjaga juga diberikan. Bantuan kaunseling turut diberikan kepada anggota keluarga kanak-kanak sekiranya mereka memerlukan perkhidmatan tersebut. Antara perkhidmatan kaunseling yang disediakan adalah yang pertama, intervensi psikologi dan kaunseling seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok dan juga terapi psikologi. Yang kedua, intervensi krisis dan sokongan psikologi. Intervensi termasuk pengurusan tekanan dan juga trauma. Debriefing psikologi, brief psikologi dan psikologi first aid. Yang ketiga, psikopendidikan, program psikospiritual serta art therapy. Kanak-kanak juga boleh ditempatkan di institusi JKM sekiranya kanak-kanak tidak mempunyai waris atau saudara mara yang boleh menjaga mereka berdasarkan peruntukan di bawah Seksyen 17 Akta Kanak-Kanak 2001. Kanak-kanak akan diambil perintah sementara melalui mahkamah dan diletakkan sama ada kepada keluarga ganti, orang yang layak dan sesuai OYLS atau institusi tempat selamat. Sebanyak 7 institusi JKM telah ditetapkan mengikut zon untuk jagaan dan perlindungan kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19. Bagi zon utara, Rumah Kanak-Kanak Pokok Sena, Kedah dan Taman Seri Puteri Batu Gajah Perak. Institusi Taman Seri Puteri Ceras, Selangor dan Rumah Budak Lelaki RBM Melaka diletakkan sebagai zon tengah. Dan zon timur adalah RKK Mini Kelantan, manakala bagi institusi di Sabah ialah Taman Seri Puteri Kota Kinabalu dan Sarawak Taman Seri Puteri Kuching. Seterusnya, pihak kementerian juga menjalankan kerjasama dengan ahli komuniti setempat seperti ketua kampung, sukarelawan dan pasukan pelindung kanak-kanak serta komuniti rukun tetangga untuk memberi bantuan dan sokongan secara berterusan kepada kanak-kanak dan ahli keluarga kanak-kanak agar mereka dapat meneruskan kelangsungan hidup. Sebagai makluman, kementerian telah melaksanakan pelantikan kepada 140 buah pasukan pelindung yang merangkumi 983 orang ahli
Pasukan Pelindung Kanak-kanak bagi sesi 2021 hingga 2023. Tuan Yang di-Pertua, tugas dan tanggungjawab dalam membantu kanak-kanak yang telah kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 bukan hanya terletak kepada JKN semata-mata. Pelibatan pelbagai termasuk komuniti setempat amat penting untuk memberi galakan sokongan kepada anggota keluarga kanak-kanak agar mereka dapat meneruskan kehidupan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan pertama. Soalan tambahan pertama saya. Terima kasih Tuan Speaker. Kalau kita lihat data yang dibacakan oleh Menteri tadi adalah data September 4,422 daripada Kementerian Pendidikan. Tetapi hanya 1 bulan yang lepas Menteri sendiri mengatakan data yang diperolehi daripada KKM hanya berjumlah 33 orang kanak-kanak. Jadi bagaimana data boleh melonjak daripada 33 kepada 4,422 daripada dua kementerian yang berlainan, dan ini menunjukkan soalan tambahan saya, apakah trigger system sedia ada ataupun yang telah dikenal pasti berikutan pandemik ini untuk memastikan semua kes kanak-kanak yang melibatkan kematian ibu bapa penjaga akibat COVID ataupun TB ataupun kemalangan jalan raya ataupun ibu bapa yang dipenjarakan, bagaimana kerjasama antara agensi ini boleh dibaiki dan pastikan data yang berlainan seperti ini tidak diberikan kepada orang awam. Data 33 melonjak ke 4,422 dalam 1 bulan. Okey, apakah trigger sistem ini dan bagaimanakah Menteri akan membantu kanak-kanak yang tidak ada dokumen, stateless children? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ya, kita mengakui bahawa apabila saya sebutkan tadi, apabila berkaitan dengan hal kanak-kanak, ia juga bukan hanya di bawah Kementerian Pengurusan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, tapi juga merentasi kementerian-kementerian lain. Kerana itu di pihak kementerian kita telah pun mengadakan satu perbincangan dan mesyuarat untuk integrasikan semua data-data yang ada, bahawa saya maklumkan satu perbincangan telah diadakan di antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, PDRM dan juga NATMA. Tadi menyebutkan bagaimana untuk mengintegrasikan data ini. Jadi yang saya sebutkan tadi, dia bukan sahaja data ini hanya di Kementerian Pendidikan, yang kes-kes yang dirujukkan kepada Kementerian Wanita, tapi juga meliputi daripada kementerian-kementerian lain. Sebab itu kita perlu untuk mengintegrasikan data-data ini supaya akan tidak ada kanak-kanak yang tercicir ataupun tertinggal dalam kita memberikan pembelaan kepada mereka. Tuan Speaker, soalan saya, apakah trigger system? Sekejap. Sorry. Same question is it? Ya, soalan saya, apakah trigger system? Tadi Menteri hanya jawab data. Ya. Yang Berhormat Menteri. Ditanya apakah trigger sistemnya. Jawapan bertulis lah. Jawapan bertulis tak apa. Yang Berhormat Menteri. Ditanya penjelasan mengenai apakah trigger sistemnya. Yang ini saya akan jawab secara bertulis sebab kita tengah mengemasginikan data dan sistem. Oleh kerana soalan ni dijawab banyak soalan. Yang Berhormat Pandan ada soalan tambahan? Tak ada. Ada soalan tambahan sebelah sini? Ada. Silakan. Tempat. Yang Berhormat Tempat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan tahniah kepada kementerian di atas keprihatinan kerajaan dalam memberikan pelbagai bantuan seperti mana yang kita dengar tadi dan menangani golongan kanak-kanak yang telah kehilangan tempat berteduh disebabkan oleh virus COVID-19. Soalan saya, apakah kementerian akan turut membuka bentuk bantuan tersebut kepada golongan selain daripada kanak-kanak yang kehilangan tempat bergantung yang juga disebabkan oleh COVID-19? Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Ya, kes bila saya sebutkan ini, dia bukan hanya yang tadi kita khusus kepada mereka yang kehilangan ibu bapa penjaga akibat COVID-19 yang memerlukan bantuan. Tetapi dia tidak hanya fokus kepada mereka yang terjejas akibat COVID sahaja. Dia terbuka kepada semua kanak-kanak yang memerlukan bantuan yang menepati kriteria-kriteria yang telah kita tetapkan. Ya, kita ada bantuan kanak-kanak, bukan itu sahaja.
dari segi kaunseling dan juga bantuan-bantuan lain juga ada kita sediakan untuk kanak-kanak. Termasuk juga baru-baru ini bila kita turun ke bawah melalui bakul Prihatin Negara ini, dia bukan sekadar hanya bakul. Apabila kita sampai ke rumah, kita lihat ada keperluan-keperluan lain yang diperlukan oleh keluarga tersebut yang memerlukan intervensi daripada pihak kementerian. Terima kasih. Terbalik sikit Tuan Yang di-Pertua berkenaan dengan soalan saya tu. Soalan saya, jawapan menteri tadi, bantuan kepada kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa. Soalan saya, apakah bantuan tersebut turut dikembangkan kepada mereka yang bukan kanak-kanak, mungkin ibu bapa yang kehilangan anak yang memberi sumber pendapatan dan sebagainya. Mereka ini juga memerlukan. Jadi apakah kebajikan atau bantuan yang sama boleh diberikan kepada mereka ini? Bukan kanak-kanak, orang tua yang hilang anak yang memberikan sumber pendapatan dan sebagainya. Bantuan-bantuan di bawah Jabatan Kebajikan tu semua kita teruskan, ya, tidak kira sama ada dia menghadapi COVID ataupun tidak. Dia bukan hanya kanak-kanak, kita juga ada bantuan kepada keluarga miskin, kepada warga emas yang terlantar, pesakit kronik dan sebagainya. Jadi bila kita sampaikan kepada bantuan kanak-kanak sebagai contoh, kita berikan atas nama penjaga ataupun ibu ataupun ayah dia. Ya, jadi dia itu juga sebenarnya digunakan untuk membantu mereka untuk menyara kehidupan kanak-kanak tersebut. Dan kita juga berikan juga bantuan kaunseling. Kaunseling itu bukan hanya untuk kanak-kanak. Dia kepada seluruh termasuk juga penjaga. Kita faham ada juga di kalangan penjaga ataupun mungkin ibu yang kehilangan suami yang menjadi punca pendapatan kepada keluarga, ya, dan perlu menyara keluarga. Jadi bantuan kaunseling itu bukan hanya kepada kanak-kanak tetapi juga kepada orang dewasa.